Baiklah, ini bahagian kedua ulasan saya serentakkan Cerpen Aspuri dalam kenangan karya Dariah Muhammad Yusof PhD dan novel Manemak karya Roziah Mat Akil lulusan kreatif dan deskriptif. Ulasan kali ini ialah pada aspek bahasa. Bahasa kedua-dua buah karya ini, sebuah novel dan sebuah lagi cerpen, lebih bersifat kepada bahasa Melayu asas. Dalam bahasa yang lain boleh dikatakan bahasa Melayu persekolahan. Dan cerpen serta novel pada asasnya berada dalam kelompok karya sastra, bukan karya bahasa. Berbeza dengan esei ataupun rencana. Jadi dalam konteks untuk memastikan karya novel serta cerpen atau prosa sastra berada di tingkat yang benar dan betul, tentulah mengandungi unsur-unsur sastra pada aspek perkataan dipanggil diksi atau pilihan yang tepat. Berikut bentuk-bentuk bahasa kita ada dalam sastra dunia, termasuk bahasa Melayu, metafora ataupun gambaran indah. Kemudian hyperbola, gambaran indah dan sengaja dilebih-lebihkan. Personifikasi, iaitu gambaran bukan orang tetapi ada sifat orang, dan seterusnya. Kalau cerpen berbahasa Melayu, Dariah serta Roziah perlu beri perhatian. Setakat kajian saya, dalam sekitar ribuan buah cerpen Melayu bermula tahun 40-an lagi hingga sekarang, hanya ada cerpen daripada Usman Awang, sastrawan negara, yang memilih diksi atau juga unsur asonansi serta aliterasi. Itu ialah lazimnya sifat yang dimiliki puisi. Tetapi Pak Usman Awang berjaya menerapkannya dalam cerpen. Keindahan begitu. Manakala unsur metafora yang sangat banyak dan ketara dalam cerpen karya Bahazin. Saya sendiri pernah memberitahu Bahazin, saya katakan paling bagus cerpennya bertajuk Malam yang Melemparkan. Roziah ada menggunakan unsur itu dalam bahagian kedua terakhir novelnya. Itu ialah gaya yang sangat dominan dalam karya Bahazin, cerpen, dua buah cerpennya. Berbalik pada cadangan saya, Dariah dan Roziah, guna pakailah sebagai contoh lah, kita kata personifikasi dalam bahasa yang mudah difahami oleh Dariah, sementara Dariah mendapat ijazah kedoktorannya dalam bidang nursing ataupun kejururawatan. Matahari menangis, dua perkataan itu ialah istilah ataupun unsur personifikasi. Air, katalah dalam bentuk air memercik, kita katakan air melemparkan, boleh menitis-nitiskan dirinya ke tanah. Itu unsur personifikasi. Dalam konteks cerpen Aspuri ini, ayat biasa, aku agak terkejut kerana ayah tidak terus marah seperti biasa. Ayat itu ialah ayat biasa, bahasa Melayu biasa. Kalau bahasa Melayu yang ada unsur sastra, kita boleh tulis bahawa diri ini, bukan lagi aku, diri ini terhinggap ke
kekakuan tiba-tiba. Contoh ayat frasa gambaran ayah tidak terus marah seperti biasa ini, kita boleh tukarkan menjadi ayah berkeadaan berbeza, bagaikan berada di atas awan, atau ayah di peluk awan. Jadi artinya situ ada unsur kesabaran, ada unsur ketenangan. Sebagai contoh, dalam hati aku bersyukur tadi, kita boleh tukar pada ayat yang bersastra. Hati diresapi keindahan ilahi. Situ ada unsur diksi, ada diksi betul, pilihan kata, ada unsur asonansi situ ya, Daria. Kalau contoh-contoh begitu. Jadi saya rasa orang yang memiliki PhD mudah faham. Begitu juga dengan Roziah, mendengar serentak ya. Jadi padi ditanam sudah semusim, daun yang hijau bertukar ganti, tangkai menunduk tidak lagi menguning, tanda padi semakin berisi. Inilah pantun yang musim dengan berisi tadi tidak sinkronis. Sepatutnya ada persamaan bunyi di situ. Tapi gambaran di sini saya boleh letakkan sebagai gambaran metafora menggunakan pakai sebahagian daripada unsur puisi atau pantun. Jadi ini improvisasi bahasa yang digunakan pakai oleh Roziah dalam novelnya muka surat 49. Pagi yang damai, rumah tanah putih baru. Pagi yang damai ini adalah gambaran yang berada antara bahasa Melayu biasa dengan bahasa sastra Melayu. Pagi yang damai ini, jadi ada unsur keindahan sedikit di situ ya. Kemudian dalam konteks yang lain, pada aspek bahasa yang ingin saya ulas, keseluruhan novel Roziah mengandungi bahasa yang sederhana, unsur sastranya, tapi lebih tinggi tingkatannya daripada bahasa Melayu biasa. Situ berbeza dengan bahasa Melayu Dariah. Bahasa Melayu Dariah barangkali Dariah kurang terdedah pada bahasa Melayu yang digunakan pakai oleh para pengarang Indonesia seperti Etis, karangan Akhdad Kartamiarja. Berikut novel-novel Marah Rusli, Sultan Takdir Ali Syabana, layar terkembangnya itu. Kemudian puisi-puisi Khairil Anwar. Dengan demikian bahasa Melayu yang digunakan pakai oleh Dariah Muhammad Yusof atau Dr. Dariah lebih kepada bahasa Melayu yang saya sebut tadi, bahasa Melayu biasa, bahasa Melayu pelajar sekolah menengah di situ. Jadi rasanya ulasan yang pendek begini mudah dipahami oleh Dr. Dariah Muhammad Yusof dan juga Cikgu Roziah Mat Akil. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daing Ramli Akil.